Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi sekali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam. Idiyatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul aliyyul azim. Baik. Pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang masih lagi memberi kepada kita pada hari ini kesihatan yang baik, ketenangan yang baik, penjiwaan yang baik dan pertemuan yang baik dalam hashtag Santapan Rohani. Yang tak dapat tidak pada pagi ini tuan-tuan, saya bukan sahaja nak menzahirkan kesyukuran bersama dengan tuan-tuan, tetapi pada pagi ini juga saya nak memahamkan kepada tuan-tuan satu perkara yang begitu penting. Kalau perkara ni tak ada tuan-tuan, maka tuan-tuan tak akan dapat meneruskan setiap episod yang seterusnya. Pelik ni. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kalau ilmu ni tuan-tuan tak ada, tuan-tuan akan mula stres. Tuan-tuan akan mula down. Tuan-tuan akan mula kata, ni belajar banyak-banyak ni bila nak faham ni? Sampai 3 jam setengah semalam. Sebab dalam kontrak mengatakan kita menyediakan platform Zoom untuk kita belajar berkenaan 114 surah, cerita-cerita yang ringkas, macam mana kita nak faham metodologinya, macam mana kita nak faham rahasianya, macam mana kita nak faham skill ataupun teknik kita nak tadabbur Al-Quran, macam mana kita nak mengorek rahsia-rahsia, kisah-kisah yang terdapat dalam ain-ain Al-Quran. Maka daripada 2 jam yang kita cadangkan jadi 3 jam setengah. Berasap tak? Siapa yang berasap semalam? Jadi kalau tuan-tuan rasa berasap, cuba tekan like dan share dan tag nama orang yang anda sekarang. Belanja love banyak-banyak supaya kita nak ramai lagi orang dapat manfaat. Kerana tuan-tuan, di sebalik apa yang berlaku pada malam tadi, berasap dengan matanya, dengan otaknya, rasa tak boleh nak adapt, tak boleh nak terima. Kan terlampau banyak apa yang diberi semalam oleh Al-Mu'alim Wal-Mukarram Dr. Samsul tuan-tuan. Tapi insya-Allah kalau tuan-tuan ada ilmu ni, tuan-tuan ada teknik ini, saya yakin tuan-tuan tak akan stres. Betul kan Mak Ngah kan? Jadi belanja sikit love, saya nak tengok love berterbangan, tekan love banyak-banyak. Dan jangan lupa share dan tag nama orang yang anda sayang, kerana saya nak bantu mereka pada pagi ini untuk memahamkan 4 ayat daripada surah ini yang tak dapat tidak. Inilah merupakan tuan-tuan suatu main ataupun kekuatan pada hatinya kita untuk apa? Tuan-tuan terus belajar.
terus belajar. Betul Hajah Mahani Agam. Dah. Jadi, pertama sekali siapa yang rasa best dalam daurah yang kita buat selama 2 malam? Cuba tulis di ruangan komen. Kalau rasa best, tulis best. Kalau rasa best sangat, tulis best sangat. Kalau best teramat sangat, tulis best teramat sangat. Terima kasih Idi. Dia tag nama Emran Hafi. Dah. Sebab tu tuan-tuan bila sebut nak tag nama orang yang anda sayang, ingat dakwah Nabi. Dakwah bermula dengan keluarga. Bila dakwah bermula dengan keluarga, maka kalau tuan-tuan nak tag, mulakan dengan keluarga. Ni sat lagi timbul ni. Abang Aziz kita ni. Dah timbul apa dia? Ustaz, Sokmo dah saya tag nama dia. Tak pernah muncul-muncul pun dalam live. Dah, Sokmo dah Ustaz. Hari-hari setiap pagi saya tag nama dia. Dah, tapi tak pernah nampak pun dia join. Tuan-tuan tak faham. Mana kerja kita, mana kerja Allah. Mana tugas kita, mana tugas Allah. Cuba tulis di ruangan komen tuan-tuan. Jangan ambil kerja Tuhan. Tulis. Jangan buat kerja Tuhan. Dahlah jangan ambil kerja Tuhan. Jangan buat juga kerja Tuhan. Allah Ta'ala ada kerja dia. Dah. Dan kerja Allah Ta'ala tu tak bergantung pun dengan makhluk. Itu kerja dia. Dah. Allah Ta'ala buat tu dengan rahmat dia, dengan rahim dia, dengan ihsan dia, dengan kebaikan dia. Dan kita pun ada kerja kita. Tapi kerja kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maknanya tuan-tuan? Jangan ambil kerja Tuhan. Maknanya begini. Malam tadi, Alhamdulillah, dah kita bersyukur, kita belajar hampir 3 jam setengah. Bermula pukul 8 sampai 11.30. Non-stop. Dah. Saya pun tuan-tuan teguk air habis cawan juga. Dah. Mata mengantuk. Lepas tu sebab seharian kita khidmat, bekerja dan sebagainya. Sampai malam lagi tuan-tuan. Tak rehat langsung. Tapi Alhamdulillah. Dah. Bila doktor kita, tuan guru kita makin bersungguh, takkan kita nak lunyai. Dah. Terpaksalah langgar adab sikit semalam, minum kopi. Saya nak tutup kamera segan, minumlah kopi. Dah. Doktor tuan-tuan 3 jam setengah, saya rasa tak berhenti kot. Tak minum air, tak berhenti bercakap, non-stop. Artinya apa? Kita nyatakan kesyukuran dahulu. Alhamdulillah pada malam tadi, 2 malam, lebih kurang semuanya 4 jam setengah. Telah kita selesai membicarakan rahasia. Sebenarnya tuan-tuan, selama 2 malam ni, tuan-tuan bukan belajar cerita-cerita daripada Al-Quran. Tuan-tuan tak belajar lagi benda tu. Tetapi, apa yang kita belajar sebenarnya Kak Maziah, dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain, ialah teknik, skill atau formula. Yang ni mahal. Siapa yang rasa semalam benda ni yang kita dapat selama 2 malam ni? Tuan-tuan sebenarnya, kalau kita nak dengar betul-betul 114 surah tu, kita tak boleh hafal semua. Yang ni apa cerita dia, yang ni apa cerita dia, yang ni apa ceritanya. Bila sebut Baqarah, dekat mana terdapat ayat yang menceritakan kepada kepala tajuk Baqarah tu. Bila sebut Ali Imran, kan? Di manakah surah, di manakah ayat yang menceritakan sehingga ditajukkan daripada surah Ali Imran? Kan? Lepas tu pula, macam mana pula hubungan surah yang pertama dengan surah yang kedua, surah yang kedua dengan surah yang ketiga? Secara teorinya, kita tak mampu dapat hadam dan kita tak mampu dapat faham semua cerita. Walaupun doktor semalam dia habiskan. Saya dalam hati tuan-tuan, saya nak juga menyapa, kan? Sampai pukul pukul 10 tu saya nak menyapa, doktor nak minum dulu ke? Tapi saya tengok bila doktor makin semangat, saya tak jadi. Dah. Tangan tu gatal je nak tekan mouse, nak tekan mic tu, kan? Tapi kita beradab dengan guru, dia tahu apa yang penting, dia tahu macam mana nak teruskan event ni tuan-tuan. Sebab bab kata pepatah, when you give more, you get more. Kan? Bila kita beri lebih, kita dapat lebih, insya-Allah. When you give, you get back. When you give more, you get more. Tapi don't give too much. Sebab you takkan dapat too much. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Okay, back to basic. Jadi, saya nak menenangkan tuan-tuan sebab semalam dah berasap. Kan? Semalam dah berasap. Bila mana selama 2 malam, tuan-tuan fokus balik. Back to basic. Apa yang kita belajar selama 2 malam ni ialah teknik bagaimana untuk mentadabbur Al-Quran. Itu yang mahal. Jadi, saya nak bantu pada pagi ini. Bila sebut teknik, pertama, tuan-tuan kena hafal 3 benda ni dulu. Cukup.
hafal 3 benda ni yang semuanya telah disediakan dalam PDF yang telah diberikan. Dan tuan-tuan tolong janji dengan saya yang join event 2 hari semalam, maka kalau buku tu keluar nanti tolong beli. Sebab semalam doktor bawa dalam bentuk PDF sahaja, dia susun gedang-gedang. Tapi nanti sebab buku tu dikeluarkan oleh Galeri Ilmu, dan Kak Maziah daurah tu recorded, kan, dan ada dalam grup Facebook kita, boleh tengok berulang kali. Okey, tapi sabar dulu. Jadi bila tuan-tuan dah berasap semalam, tuan-tuan nak susun balik live tuan-tuan, macam mana aku nak amalkan, praktikkan apa yang dapat aku belajar selama 2 hari dalam daurah 114 cerita daripada Al-Quran. Maka hafal 3 benda ni cukup. Yang pertama, hafal 3 benda ni. Yang pertama, kita hafal 5 tertib berkenaan penulisan setiap surah. 5 tertib ataupun 5 rahsia yang kita belajar semalam. Setiap kali ada je satu surah, 5 tertib ni mesti ada. Adanya Al-Qisah, lepas tu adanya Al-Jaza, kan? Dalam ayat tu, walaupun sekecil-kecil ayat, walaupun serengkah-rengkah ayat macam Inna A'tayna Al-Kautsar, mesti ada 5 perkara ni. Ada bab ketuhanan, kan? Lepas tu ada bab yang kedua apa dia? Bab kerasulan, kenabian. Lepas tu yang ketiga, lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Kita ingat yang Arab yang Melayu, pertama ada bab ketauhidan, bab ketuhanan, kan? Yang kedua ada kerasulan, lepas tu ada qisah, lepas tu ada jazak, pembalasan. Satu lagi apa? Tengok buku sekejap. Sebab tu kita mengaji ni kena refresh. Saya pun lupa tuan-tuan. Tak peliklah kita lupa. Tapi gunanya kita ada halaqah, kita ada circle, kita ingatkan balik. Yang tengah, okey, pertama uluhiyah, yang kedua risalah, yang keempat qisah, yang kelima kauniyah, dan yang kelima al-jaza'. Itu asas dia. Terima kasih Cik Gani. Maka bila kita ada basic ni, nombor 1, bila kita baca setiap Al-Quran, kita cuba datangkan benda ni. Semalam saya nak tanya doktor, tapi saya dah segan, dah 11.30 dah, kan? Saya nak tanya je, boleh ke tidak peringkat awalan ni kita gunakan 5 formula ni untuk kita tadabbur sendiri? Saya nak tanya soalan tu. Tapi bila doktor pun dah letih, insya-Allah saya akan gunakan peluang yang saya ada, nombor telefon beliau yang saya ada, saya boleh direct dengan beliau, dengan nisbah kita sebagai murid, bukan kawan. Tuan-tuan, saya murid beliau, dengan nisbah kita sebagai murid, saya akan tanya doktor soalan-soalan ni, supaya apa tuan-tuan, matlamat kita, doktor, boleh tak kita gunakan peringkat awalan ni 5 formula ini untuk kita mentadabbur setiap daripada ayat Al-Quran. Kita baca surah An-Nas, ada ke tidak uluhiyah? Ada ke tidak kauniyah? Ada ke tidak qisas? Ada ke tidak al-jaza'? Semua ni mesti ada. Dan kita cuba belajar. Dan saya rasa tuan-tuan, formula yang diberikan oleh doktor tu hebat, best sangat. Kajian beliau selama belasan tahun sampai ambil PhD. Kita 5 jam je macam-macam belajar. Allah, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya tak masuk lagi apa yang saya nak sampaikan. Saya nak fahamkan dahulu. Yang kedua, apa yang tuan-tuan perlu fahamkan ialah memahami 10 cara penulisan permulaan Al-Quran. Yang ada bermula dengan puji, kan? Yang ada bermula dengan yang 10 itulah yang kita belajar pada kemarin tu. Jadi, yang tu juga saya rasa antara modul yang penting, kerana di sebalik permulaan penulisan Al-Quran itu ada numbers, kan? Nombor tu benda-benda yang best. Yang tak dapat tidak, kita sentiasa berfikir, tuan-tuan. Contoh, macam surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong, Qaf, Nun, kan? Bila kita baca je, saya yakin tuan-tuan dah mula terlintas. Ada berapa huruf surah Al-Quran yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah? Tulis. Saya dah tahu dah, tuan-tuan dah tahu dah jawapan dia. Ada berapa surah Al-Quran yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong? Ada berapa semua? Jawab cepat. Manik Urai Garden. Lepas
Pada yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Dalam hashtag Santapan Rohani. Yang pada hari ini saya nak bagi satu formula di belakang sekali. Sabar dulu. Saya nak hurai yang semalam, baru kita tambah yang hari ini. Tak keluar lagi jawapan. Saya... Ada berapa semua? Ada 29. Terima kasih Pak Gani. Ada 29. Artinya bersamaan dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ada 29. Dalam Al-Quran ada 29 surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ya Sin, Kaf Ha Ya Ain Sin Qaf. Tu. Jadi otak kita mula berkembang. Dah. yang suka numbers tu, sebenarnya tuan-tuan boleh tanya, tapi insya-Allah saya yakin semuanya ada dalam kitab. Tuan-tuan akan tertanya, Ustaz, apa kelebihan 29 pula? Sudah. Yang kaki nombor tu. Dah, sebab semua ada rahsia, tuan-tuan. Allah Ta'ala takkan melakukan sesuatu perkara dengan sia-sia. Sebab tu poin kedua yang tuan-tuan dah belajar selama 2 malam, Al-Quran itu ditulis dengan 10 teknik, 10 cara awalan. Yang tak dapat tidak, setiap satu tu mesti ada rahsianya. Jadi tolong baca balik. Saya nak rungkai je apa yang kita belajar selama 2 malam. 2. Dan yang ketiga, tuan-tuan, antara benda yang best juga, yang tuan-tuan nak praktikkan selama 2 malam ni, apa dia? Iaitu kita fokus memahami tajuk-tajuk Al-Quran dulu. Fokus yang tu dulu. Kalau tajuk yang ni Al-Baqarah, apa ceritanya? Semua telah dikarang dengan cara sinopsis oleh Dr. Samsul dalam buku beliau Tadabbur 114 surah tu. Jangan lagi cerita Ba'ain. Ba'ain tu cerita yang panjang. Al-Baqarah saja ada 40 ain. Bermakna dalam Al-Baqarah saja ada 40 cerita. Siapa yang baru tahu hari ni, satu ain tu bermakna ada satu cerita. Kan? Satu ain sehingga satu ain ada satu cerita. Ain tu maknanya rukuk. Setiap ain kepada satu ain ada satu cerita. Setiap ain sehingga satu ain ada satu cerita. Al-Baqarah saja ada berapa ain? Ada 40 ain. Maknanya 40 cerita. Maka adab kita, kalau tuan-tuan nak baca boleh, tetapi jangan difokuskan dahulu. Sebab bila doktor pun tak fokuskan benda tu, sebab doktor tahu apa yang penting dahulu untuk kita ambil. Jelas ke jelas ni? Ambil dulu yang penting. Yang tu nanti kemudian lah. Supaya tuan-tuan boleh ambil manfaat. Itu matlamat saya. Saya tak nak setelah lebih kurang 5 jam kita belajar dalam daurah 114 tadabbur ataupun surah ataupun cerita daripada Al-Quran. Saya tak nak tuan-tuan mensia-siakan begitu sahaja. Jadi kita ikut apa yang diajar oleh Dr. Samsul. Maka kalau Dr. Samsul fokus yang tajuk sahaja, maka kita pun dalam masa sebulan 2 ni kita fokus yang tu dahulu. Mudah-mudahan bila kita sampai dalam musim Ramadan nanti, kan, ada rahsia ataupun sir yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Supaya tuan-tuan tak nampak banyak sangat. Sebab kalau tengok setiap surah tu, yang ni ada 18 ain. Sudah. Yang ni ada 16 ain. Tuan-tuan dah mula bela. Satu ain, satu cerita. 16 ain ada 16 cerita. Yang ni ada 8 ain. 8 ain, 8 cerita. Tuan-tuan dah mula stres. Dan apa sebenarnya yang aku nak ni? Sabar. Sabar. Fokus dulu satu-satu, tuan-tuan. Al-Quran tu, Allah Ta'ala boleh sahaja turunkan kepada Nabi SAW sekaligus. Boleh. Tapi hancurlah Bukit Tur Saina. Hancur Bukit Tur Saina. Kerana apa? Beratnya nak terima. Susah. Maka diturunkan peringkat demi peringkat. Selama 23 tahun turun peringkat demi peringkat. Begitu juga kehidupannya kita. Jelas ke jelas? Baik. Dan akhir sekali, barulah saya nak masuk satu formula. Bila mana tuan-tuan merasakan semalam, apa yang aku dapat sebenarnya? Apa yang aku dapat sebenarnya? Siapa yang ada rasa perasaan begitu? Cuba tulis di ruangan komen. Ataupun kemungkinan ada pada perasaan dia, 5 jam ni aku bersama dengan doktor. Semalam, kemarin 2 jam, semalam 3 jam setengah, 5 jam setengah. Aku rasa satu benda pun aku tak faham. Siapa yang ada perasaan begitu? Makna. Makna kat tangan dah. Tuan-tuan, sebab tu saya mulakan tajuk Santapan Rohani kita pada pagi ini
jangan ambil kerja Tuhan. Ingat yang tu. Sama juga tuan-tuan buat dakwah setiap pagi, tag nama orang-orang yang anda sayang, setiap pagi tag nama kawan-kawan, tiba-tiba tengok dia orang tak join pun kita. Tuan-tuan, jangan buat kerja Tuhan. Itu kerja Tuhan. Allah Ta'ala punya kerja. Allah Ta'ala yang beri hidayah. Tuhan yang beri faham. Sebab tu saya mulakan tadi dengan kalam Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan Allamahul Bayan. Allah Ta'ala tu yang beri keterangan kepada hati-hati manusia. Dia yang bagi ilmu, dia yang bagi faham. Tugas kita ikhtiar, tugas kita mengaji, tugas kita usaha, tugas kita beradab dengan guru. Cukup. Duduk di hadapan guru, belajar. Dah? Faham ke tak faham ke kerja dia. Habis tu ustaz, kalau dah masuk kuliah sengaja tidur, adakah dia pilih sengaja tak faham? Siapa nak dengar cerita? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah? Nak dengar cerita tak? Tok Kenali, kalau kita baca sejarah dia, cerita bab sejarah ni tuan-tuan, saya ada je benda baru nak cerita. Seronok. Bulan Ramadan ni kita nak buat satu daurah yang best. Saya tak nak bagi tahu sekarang lah. Daurah ni insya-Allah best. Dah? Macam semalam pun alhamdulillah 2 hari ni kehadiran yang tengok di Facebook, yang ada di Zoom, alhamdulillah hampir dekat 70-80%, yang mendaftar lebih kurang 200 orang. Syukur, tahniah kepada kalian yang committed untuk berada dalam daurah tuan-tuan. Kan kita target pula untuk Ramadan ni sekurang-kurangnya 500 orang. Kita akan buat satu daurah yang best untuk menceritakan berkenaan para ulama ni. Yang tu saya simpan dahulu. Rahsia. Okey, kembali. Tuan-tuan Tok Kenali ni, kalau kita baca sejarah dia, setiap kali mengaji tidur. Setiap kali mengaji tidur. Tapi tulis, hati dia betul. Hati dia betul dengan Allah, hati dia betul dengan guru, dia khalis. Tapi setiap mengaji tidur. Itulah Tok Kenali sejarah dia. Dah? Lepas tu, bila ditanya, dia yang mula-mula jawab. Dia yang mula-mula jawab. Itu kelebihan karamah yang Allah Ta'ala karuniakan kepada beliau. Setiap kali mengaji, tidur. Setiap kali mengaji, tidur. Setiap kali ditanya, dialah yang jawab dahulu. Itu Tok Kenali. Kita ni yang tak dikenali. Betul kan Tuan Haji Asif? Kita ni yang tak dikenali. Kalau mengaji tidur, kalau boleh jawab juga, aduh, jangankan tangan tuan-tuan, lutut kamu lagi kan ku cium. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Afwan. Ada? Jangankan tangan, lutut pun saya cium tuan-tuan. Dah? Jadi maknanya apa? Kesimpulan yang kita dapat daripada cerita ini, dah, kefahaman tu milik Allah. Jangan risau, jangan gelisah, jangan stres. Semalam berasap 3 jam setengah. Dah? Saya tengok seorang tutup kamera. Tahu dah tu. Tuan-tuan tutup kamera bagus, jaga adab. Dah? Takut saya lagi dekat depan-depan tok guru nampak mengantuk. Dah, takut tak ada adab. Bagus tuan-tuan. Saya puji apa yang tuan-tuan buat. Cuma saya tak mampu nak tutup kamera. Dah? Jadi apa yang saya buat, minum kopi. Saya ni pula jenis kalau minum kopi bukan hilang mengantuk tuan-tuan. Saya ni kalau tak mengantuk, minum kopi ke, tak minum kopi ke, tetap tidur. Tapi alhamdulillah. Cuma apa saya nak bagi faham, ingat surah Ar-Rahman. Jadikan ia sebagai bekalan. Dah, Allamal Quran. Allah Ta'ala yang mengajar Al-Quran. Bukan guru kita, bukan ustaz. Itu cuma asbab semata-mata. Belajar Quran dengan Ustaz Uwais, dengan Ustazah Aisyah Azdan, mana-mana pun tak ada masalah belajar. Tapi hakikat yang mengajar kita Allah Ta'ala. Khalaqal insan. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Allamahul bayan. Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita keterangan dan kefahaman. Kalau faham, milik Allah. Kalau faham, hak Allah. Kalau faham, khaja Allah Ta'ala. Kalau tak faham, Allah Ta'ala tak buat kerja ke? Dah, Allah Ta'ala belum lagi beri aku faham. Adalah tu. Dah, adalah sebabnya tu. Kan? Sama ada dosa aku ke, kesalahan aku ke, kekurangan aku ke, tak ada adab ke, yang sehingga Allah Ta'ala tak nak beri faham. Begitu. Jangan salahkan guru. Kan? Betul Pak Gani. Tak boleh nak tidur, tunggu apa doktor nak bagi. Dah? Semalam non-stop dia bercakap, saya rasa minum air pun tidak, 3 jam setengah. Itulah.
kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Sebab apa tuan-tuan? Sebab, Waalaikumsalam Nur Aniza, para ulama' ni, mereka yang zauk dengan ilmu ni, yang zauk ni sedap, best dengan ilmu, kadang-kadang mereka cakap tak letih. Kita je tengok tunggu lama. Mereka zauk. Silap-silap sampai pukul 12 tu boleh tu. Kalau tak habis lagi lah. Sampai pukul 12 doktor boleh habiskan 4 jam. Dia boleh run. Tapi itulah kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dah selesai daurah kita. Terima kasih kepada tuan-tuan. Maka saya dah bagi 3 kaedah kan. Ini untuk refresh apa yang kita belajar semalam. Dan juga kita nak kongsi kepada mereka yang tak attend daurah semalam. Inilah apa-apa yang kami belajar. Ingat 3 formula tu dulu. Pertama, hafal 5 konsep ataupun 5 rahsia setiap daripada surah Al-Quran. Mesti ada 5 tu. Ada uluhiyah, kan? Ada nubuwah, lepas tu ada kauniyah, lepas tu ada al-qisas, lepas tu ada al-jazab. Setiap ayat surah mesti ada 5 ni. Kita dah mula berjalan. Otak boleh aktif. Activate. Kan? 5 benda tu ada, kita boleh activate. Bacalah surah An-Nas. Apa 5 benda ni? Inna a'tayna kal kautsar. Apa 5 benda ni? Ada. Kan? Lepas tu yang kedua, fahami 10 cara penulisan awalan Al-Quran. Kerana tu ada rahasianya. Yang ketiga, fokus kepada tajuk-tajuk ataupun sinopsis ringkas daripada pembicaraan tajuk, daripada daripada tajuk-tajuk Al-Quran. Kalau surah contoh surah Ar-Rahman, dekat mana yang terdapat surah Ar-Rahman? Apakah rahsianya? Apakah ceritanya? Fokus kepada tajuk dahulu sebelum kita nak pergi kepada next step. Jelas ke jelas? Jadi, saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Dan di akhir sekali, saya ulang balik kepada tonton yang rasa stres, belajar terlampau banyak, tak pasti faham ke tidak, saya ulang balik, jangan buat kerja Tuhan. Allah Ta'ala yang beri faham. Kan? Yang faham tu pula, jangan nampak makhluk dan keakuan. Sudah. Yang tak faham, jangan buat kerja Tuhan. Yang faham semalam, banyak faham, jangan nampak makhluk dan keakuan. Habis. Yang faham pun boleh rosak, apa lagi yang tak faham. Dia rasa, ni seronok, akulah yang belajar semalam ni. Seronok rasa diri, keakuan. Lupa semuanya anugerah daripada Allah Jalla wa Ala. Okey? Baik, jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Kalau tuan-tuan yang semalam rasa Allah terlepaslah pula daurah tu, tak apa. Hujung bulan ni tuan-tuan kita ada daurah lagi. Yang ni daurah ni best. Daurah bertajuk Salam Terakhir. Salam Terakhir. Ni lagu Sudirman tu. Kan? Sampaikan salam. Betul ke lagu tu? Betul. Berkenaan tuan-tuan, apakah persediaan kalian sebagai anak, sebagai menantu, sebagai orang yang berada di rumah, apa yang perlu kita buat untuk melakukan persediaan, apa yang kita kena ada kalaulah takdir kata berlaku kematian di rumah. Kematian di rumah, mak kita meninggal ke, ayah kita meninggal ke, adik kita meninggal ke, kita sendiri meninggal ke, apa kita kena buat? Kalau kita sendiri meninggal, tak bolehlah kita buat apa-apa. Tu pelik tu tuan-tuan. Tapi ingat, ada sejarah, ada ulama' tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ilhamkan dia rasa nak mati tu. Dia sendiri pergi mandi, dia sendiri pergi kapan. Ada sejarah ni ada. Sebab tu penting kita mengetahui sejarah para ulama'. Penting kita mengetahui kisah orang-orang yang hebat ini. Kerana di sebalik kisah mereka itu, semuanya kembali kepada Allah Ta'ala yang satu. Jadi yang dah terlepas daurah semalam, jangan risau, kita ada next daurah pula. Salam Terakhir. Apakah persediaan yang kalian perlu lakukan sekiranya berlaku kematian di rumah? Nak buat apa ni? Nak beli apa? Dan ni, tuan-tuan nak tanya ni, soalan terakhir. Siapa yang dah ada set kapan di rumah sendiri? Ni bukan masalah nak mati ke tidak. Bekalan tu, bekalan. Bekalan. Dan saya plan tuan-tuan nak buat sejadah daripada kain kapan. Ni sejadah comel-comel, tak salah. Senang. Kita buat kain kapan, buat sejadah. Inilah. Amanah kepada anak-anak. Ni besok kalau aku mati besok pakai ni. Ni kain kapan ibu ni. Ibu buat sejadah dekat rumah. Bentangkan buat sejadah. Cuma dekat tengah-tengah tempat kita sujud tu boleh kain lapik yang lain. Sebab maaflah kalau kita dah rukuk sujud lama-lama kan nafas semua kotor, nanti nampak berbelak berkotor pula contoh.
Tak apalah, tak ada masalah. Cuma nak bagi dia bersih sahaja. Wallahu alam. Sekarang kan dah ada package. Betul Sarimah, betul, saya tak nafi package tu lain. Dia tak nampak ni, dia tak nampak ni. Sekarang ni, itu kalau kita dah mati, memang bayar duit semua siap. Tapi salah ke kita beli kain kapan siap-siap? Okey, soalan terakhir. Nama, sebut. Saya pernah cerita dulu. Nama seorang ulama, ketika ditanya kenapa serban dia besar sangat. Siapa ingat? Kita pernah cerita dulu dalam program. Kan? Dia punya kata kunci dia Turki. Kata kunci dia Turki. Ditanya, kenapa serban kau ni besar sangat? Beli batu nisan letak kat rumah. Aduh Pak Gandhi. Ayat tu bagus sangat tu. Lagi bagus. Siapa? Cuba ingat. Kalau tak, besok baru saya jawab. Dia tanya, kenapa serban kau ni besar sangat ni? Serban dia lilit besar. Sultan apa? Bukan Sultan Aminur Rashid. Betul Sarimah. Sebab, betul. Terima kasih Pak Din. Sultan Muhammad Al-Fatih. Ditanya kenapa serban kau ni besar sangat? Dia kata ni bukan serban, ni kain kafan. Kalau aku mati besok, maka kafan kalau aku dengan kain ni. Kain kafan tu dia buat serban. Dia letak dekat atas kepala dia. Dia memuliakan. Tak ada apa pun, cuma nak ceritakan sentiasa ingat kepada kematian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan apa kita bincangkan dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini dapat sesuatu. Jangan buat kerja Tuhan, teruskan belajar. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.